السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد، Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung kembali kuliah kita menggunakan kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazahib Imam Syafi'i, yakni pada bab menghuraikan undang-undang kekeluargaan, nikah, talak, nafkah, penjagaan anak-anak, penyusuan, menentukan keturunan dan juga anak buangan. Yakni perbincangan kita masih di dalam bab ataupun tajuk qala mu'allif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin, keterlaluan dalam mas kahwin. Ini bermaksud pada tajuk besarnya masih berkisar pada perbincangan berkenaan dengan mas kahwin. Dan kalau melihat kepada tajuk pada malam ini, insyaAllah tajuk terakhir berkenaan dengan perbincangan mas kahwin, yakni pada keterlaluan dalam mas kahwin. Ada jumpa muka surat 766 ada ya. Ramai di kalangan manusia yang menjadikan mas kahwin seolah-olah harga seorang perempuan. Ini ramai, maknanya ramai, bukan sedikit. Jadi penulis, pengarang menggunakan perkataan ramai, bermaksud kebanyakan, ramai di kalangan manusia menjadikan mas kahwin seolah-olah harga seorang perempuan. Jadi mas kahwin itu mahal, seolah-olah itulah harga seorang perempuan. Mereka menyangka mengenakan mas kahwin yang tinggi adalah lambang kemuliaan keluarga dan keagungan perempuan itu. Ini sangkaan setengah orang yang berperan sangka, orang yang menyangka bahawa dengan mengenakan mas kahwin yang tinggi itu adalah sebagai lambang kemuliaan keluarga dan keagungan perempuan itu. Sangkaan semata, tidak ada dalil, tidak ada burhan yang mengatakan tingginya nilai seorang perempuan itu dengan emas ataupun dengan duit ringgit. Tidak ada dalil begitu. Ini adalah merupakan pandangan ataupun sangkaan setengah orang ataupun ramai orang, sebab pengarang menggunakan perkataan ramai. Oleh itu mereka menaikkan kadar mas kahwin, keterlaluan dalam menilainya untuk memperlihatkan nilai pengantin perempuan dan kemuliaan kedudukan keluarganya, serta berbangga dengan persiapan dan perabot-perabot rumahnya. Ini yang berlaku pada zaman kita memang jelas. Mana mas kahwin dinaikkan seumpama sebagai nilai kemuliaan seorang perempuan. Dan juga setengah daripada orang menetapkan akan mesti untuk memberi perabot kepada anak perempuannya ataupun kepada pengantin perempuan, atau setengah memaksa meletakkan syarat untuk membeli rumah ataupun memberi kenderaan. Mungkin di tempat kita ni dari sekadar biaya atau belanja itu tinggi untuk perkahwinan, tapi untuk menetapkan syarat beli rumah dan kenderaan tu mungkin tidak ramai, tapi adalah. Tapi setengah tempat di sebelah Timur Tengah umpamanya, ini biasa, kebiasaan. Jadi menetapkan syarat untuk menikah ni mesti ada rumah,
mesti ada kenderaan untuk pengantin perempuan. Ini adalah merupakan syarat-syarat yang membebankan, sehingga setengah daripada ini orang laki-laki sanggup membujang sampai ketua sebab tidak mampu, dan setengah daripada mereka sanggup bernikah dengan warga asing berbanding dengan bangsa mereka sendiri. Ini biasa berlaku di Timur Tengah. Mereka langsung tidak terfikir bahawa mas kahwin sedikit pun tidak memberi makna kepada pengertian tersebut selama-lamanya. Malah ia merupakan lambang kebenaran keinginan untuk berkahwin. Ia juga merupakan pemberian untuk memuliakan perempuan dan lambang kecintaan dalam membina kehidupan rumah tangga yang bahagia. Yang ini tidak mereka terfikir. Orang yang menetapkan syarat begitu begini ini tidak terfikir. Jadi mas kahwin sedikit pun tidak memberi makna pada pengertian kemuliaan dan juga lambang kemuliaan kepada seorang perempuan. Itu bukan kepada timbangannya, itu bukan skalanya, itu bukan sebagai neraca, tapi malah ia merupakan lambang kebenaran keinginan untuk berkahwin. Mas kahwin ini adalah lambang kebenaran, bukan lambang kemuliaan. Lambang benar yang seseorang tu nak bernikah dengan satu perempuan, bukan lambang kemuliaan, bukan lambang ketinggian, tapi lambang benar, sungguh-sungguh seseorang tu nak memperisterikan satu perempuan. Beza di antara memahami atau menyingkapi, menyangka mas kahwin tinggi itu lambang kemuliaan, berbeza dengan lambang kebenaran. Yang ini benar tu masih sungguh-sungguh. Seorang laki-laki itu sungguh-sungguh dari lubuk hatinya untuk bernikah, berkahwin dengan satu perempuan. Yang ini benar dalam diri dia. Dan benar itu membawa kepada maksud juga untuk menjaga isterinya dengan penuh tanggungjawab. Itu maksud benar, bukan lambang kemuliaan perempuan itu. Kalau semata-mata lambang kemuliaan perempuan itu, satu hari perempuan itu hilang dia punya kecantikannya, hilang dari segi kekuatannya, maknanya akan hilang kalau dipandang begitu pada seorang perempuan. Kan manusia kan akan berhadapan saat yang dia akan menurun dari fizikal dia, lemah. Cantik akan hilang kecantikannya, kuat akan hilang lemahnya, bentuk badan yang cantik, shape yang cantik itu akan hilang, gemuk dan sebagainya, menyebabkan seolah-olah perempuan itu akan hilang kemuliaan kalau sudut itu dilihat. Tapi kalau melihat kepada mas kahwin, kebenaran dalam hati untuk bernikah sebagai satu tanggungjawab, sebagai satu yakni keinginan yang benar untuk menjadikan satu perempuan itu sebagai isteri. Dan banyak kalau kita lihat sekarang, yakni mereka-mereka yang berpisah daripada kalangan mereka yang memperagakan akan pemberian mas kahwin ataupun hantaran yang banyak, itu biasa berlaku dalam masyarakat kita ni. Buat satu majlis yang grand-grand dan dipublikkan sehingga mereka akan kekal sampai ke jannah, tapi sekerat jalan mereka berpisah. Sebab apa? Melihat itu sebagai lambang kemuliaan. Duit ringgit itu melihat sebagai lambang kemuliaan, di mana dia menuju kepada apa yang tidak dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Taala janji itu dalam diri kita, dalam hati kita tu apa yang kita nak sebenarnya. Ia juga merupakan pemberian untuk memuliakan perempuan dan lambang kecintaan dalam membina kehidupan rumah tangga yang bahagia. Ini adalah hikmah daripada mas kahwin. Pemberian mas kahwin itu di antara kebaikannya, hikmahnya, yakni merupakan pemberian untuk memuliakan perempuan, seorang isteri, dan juga sebagai lambang kecintaan dalam membina kehidupan rumah tangga. Lambang cinta seorang suami kepada isteri, bukan lambang kebencian, bukan lambang kan biasa apabila seorang yang terbeban hutang berkahwin, di mana dia akan menimbulkan kebencian, rasa tidak suka, rasa beban. Kan setengah ada orang yang bernikah, apabila diletakkan syarat-syarat begini-begini dan menyebabkan biaya yang tinggi, kan dia akan jadi rimas apabila bernikah sebab hutang banyak. Ada orang yang sanggup berhutang sana sini untuk bernikah, hantaran yang tinggi, di mana apabila membahterai kehidupan pernikahan sebegitu, dia akan rasa benci. Dia akan rasa benci sebab dia akan umpama sebagai memusuhi, membenci, mendendami orang yang meletakkan syarat tinggi sampai dia susah.
Ini akan timbul dalam diri orang yang bernikah. Mereka juga tidak memikirkan kerosakan masyarakat hasil daripada tindakan tersebut, kemudaratan yang menimpa masyarakat, pengantin laki-laki dan pengantin perempuan itu sendiri. Seperti yang kita sebutkan tadi, ia akan menimbulkan satu mudarat dalam masyarakat apabila mas kahwin ataupun hantaran itu teramat tinggi, di mana dia akan menyebabkan pasangan suami isteri terbeban dengan hutang. Suami laki-laki nak bernikah dengan satu perempuan tapi belanjanya tinggi, terpaksa berhutang. Apa berhutang? Maknanya dua-duanya akan menghadapi hutang apabila mereka bernikah. Dan di sinilah akan timbul ungkit-mengungkit dan rumah tangga yang diharapkan mawaddah warahmah, yakni cinta dan juga kasih sayang itu akan tidak sampai kepada dia punya matlamat dia. Sebab mengungkit, kerana awak dululah saya jadi miskin macam ni. Kerana awak dululah nikah. Ayah awak yang meletakkan hantaran banyak ni, terpaksa kita berhutang sampai sekarang. Dia akan jadi ungkit. Masa sayang tak timbul, masa dah rasa lama bernikah, dia akan timbul perkara itu. Inilah benda yang tidak akan sampai kepada matlamat mawaddah warahmah, hatta dia akan menimbulkan kemudaratan. Mereka juga tidak kisah tindakan mereka bercanggah dengan sunnah Nabi SAW dan memilih jalan tidak berkat. Keberkatan berada bersama-sama dengan tindakan mempermudahkan urusan mas kahwin dan kadarnya yang rendah. Dan tindakan meletakkan mas kahwin yang tinggi ataupun hantaran yang banyak itu sebenarnya bercanggah dengan sunnah Nabi SAW. Jalan sunnah adalah jalan yang dirintis oleh Rasulullah SAW agar manusia itu hidup dalam keadaan penuh rahmat, penuh kasih sayang. Dan jalan ini, kalau kita memilih jalan selain daripada jalan sunnah, sudah tentu tidak barakah. Nabi sudah bentangkan satu jalan, kita ambil jalan yang lain, jalan yang menyusahkan kita. Sedangkan perkahwinan itu adalah jalan yang mulia yang dirintis oleh Rasulullah SAW. Kita ambil jalan yang lain pula, jadi maknanya tidak akan barakah. Keberkatan berada bersama-sama dengan tindakan mempermudahkan urusan mas kahwin dan kadar rendah. Apakah maksud keberkatan di sini? Keberkatan yang dimasukkan di sini yakni sama-sama mengambil tindakan mempermudahkan urusan mas kahwin dan kadar rendah. Ini adalah merupakan keberkatan dalam bernikah. Masing-masing dua-dua pihak mengambil jalan mempermudahkan urusan. Yasiru wala tu'assiru. Kan Nabi sebut permudahkanlah. Yasiru, permudahkanlah, jangan menyusahkan. Kan Nabi dah sebut yasiru wala tu'assiru, permudahkan, jangan menyusahkan. Itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Nabi kan mudah semua. Sekarang matlamat sesuatu pernikahan tu untuk mengesahkan pernikahan. Yang suami isteri itu boleh hidup dengan aman damai dalam keadaan dia bernikah. Islam menentang akan penzinaan, dan penzinaan inilah yang akan dipilih orang yang dia berat untuk memberi mas kahwin ataupun dia terpaksa memilih jalan untuk berhutang untuk bernikah. Mungkin dia akan pilih berzina daripada bernikah, sebab nak bernikah tinggi dia punya mas kahwin ataupun hantarannya, tetapi gelojak di dalam dirinya untuk melakukan persetubuhan. Jadi setengah orang dia ambil jalan yang mudah, baiklah berzina kata dia. Mungkin boleh jadi macam tu apabila pernikahan ini dirincangi dengan susahnya untuk mas kahwin tinggi ataupun hantaran yang amat tinggi. Kesan buruk yang menimpa masyarakat hasil daripada kadar mas kahwin terlalu tinggi adalah terlalu banyak. Kesan buruk itu banyak. Mas kahwin tinggi ataupun mungkin dalam masyarakat kita dipanggil hantaran yang tinggi. Mas kahwin itu ditetapkan kadar hanya beberapa ratus sahaja, tapi menetapkan kadar hantaran itu yang jadi berat. Hantaran itu adalah perkara yang harus untuk diberi, bukan wajib. Tetapi dengan diletakkan sebagai kadar yang tinggi dan hantaran itu umpama wajib dalam masyarakat kita, jadi orang nak bernikah tu macam menjadi berat. Dia kadang-kadang apabila perkara macam ni timbul akan jadi buruk dalam masyarakat. Ada orang yang mungkin jalan tu lebih baik daripada berzina, dia buat lagi teman wanitanya bernikah di Thailand dan sebagainya. Itu lebih baik daripada berzina, tetapi kesannya buruklah. Dia akan mencacatkan akan hubungan kekeluargaan itu, sebab ambil bawa lagi anak orang pergi bernikah di seberang sana.
Walaupun sah mungkin pernikahan itu dengan syarat-syaratnya, tetapi dia akan mencacatkan hubungan keluarga itu. Dengan sebab apa? Tak mampu untuk memberi hantaran ataupun hantaran teramat tinggi. Itu di antara kerosakan dalam apabila meletakkan mas kahwin ataupun hantaran tinggi. Antaranya kadar mas kahwin terlalu tinggi menyebabkan para pemuda, terutamanya daripada golongan miskin, tidak mampu berkahwin. Ini menghalang mereka daripada berkahwin. Faktor ini mendorong mereka mengikuti jalan syaitan, berzina dan melakukan perkara yang keji. Ini yang seperti kita sebutkan tadi, apabila masyarakat meletakkan mas kahwin itu tinggi ataupun hantaran itu amat tinggi, orang miskin tak boleh nak bernikah. Jadi macam mana? Dalam diri timbul keinginan untuk melakukan hubungan seksual, tapi tak boleh bernikah, tidak boleh untuk melakukan dengan jalan halal, dan mereka akan pilih jalan yang haram, berzina. Jadi maknanya masyarakat itu terdedah dengan penzinaan dengan sebab sikap meletakkan kadar mas kahwin tinggi ataupun hantaran yang amat tinggi. Dengan itu kebaikan bertukar menjadi kerosakan, ketenangan bertukar menjadi pergolakan, kehormatan dinodai, nasab keturunan bercampur bau dan penyakit tersebar luas dalam masyarakat. Apabila masyarakat ini terdedah kepada penzinaan, apa yang berlaku? Berlaku kerosakan dalam masyarakat. Manusia tidak ada harga diri, maruah diri hilang, sebab penzinaan itu adalah jalan rosaknya maruah diri. Tidak ada maruah. Orang berzina ni tiada ada maruah diri. Dan juga ketenangan bertukar menjadi pergolakan. Sudah tentulah maksiat itu membawa kepada ketidaktenangannya dalam diri. Maksiat adalah merupakan punca tidak tenang. Zikrullah membawa punca kepada tenang. Ketaatan itu membawa kepada tenang. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Yani ketahuilah, yakni berzikir ingat kepada Allah itu membawa ketenangan. Taat itu membawa ketenangan, zikir membawa ketenangan, maksiat itu membawa kepada kekalutan di dalam jiwa, tidak tenang. Dan salah satu pada maksiat adalah penzinaan. Sudah tentulah tidak boleh membawa kepada, yakni dalam jiwa itu dah tidak tenang. Maksiat itu bukan perkara yang boleh menenangkan. Dan kehormatan dinodai, nasab keturunan bercampur bau dan penyakit tersebar luas dalam masyarakat. Yakni orang berzina tu hilanglah kehormatan diri, maruah diri ini. Jaga, yakni kemaluan daripada berzina tu adalah menjaga maruah diri. Apabila dah berzina, maknanya hilanglah kehormatan diri. Dan juga apabila berzina, sudah tentulah melalui persetubuhan itu akan melahirkan zuriat, dan zuriat itu zuriat yang tidak ada nasab. Zuriat yang lahir daripada bentuk penzinaan. Sudah tentulah mereka-mereka ataupun generasi yang kemudian akan terlahir daripada orang-orang yang tidak bernasab, kalau dibiarkan benda ini berlaku. Dan penyakit tersebar luas dalam masyarakat. Yang jelas kepada kita, HIV dan semua itu adalah merupakan asal daripada persetubuhan ini. Ini orang yang tidak menjaga persetubuhan dengan mereka yang halal. Mungkin dalam masyarakat kita ni sebab kata apa, sebab hantaran tinggi itu sebab kos tinggi. Mungkin juga. Walaupun sebegitu, kos itu naklah dirunding lah. Memang kos hidup sekarang tinggi. Telur pun dah mahal. Nak dapat telur pun payah sekarang. Sini senang dapat telur. Senang dapat telur. Pak saya susah dapat telur. Dah beberapa kali saya cerita jumpa telur. Jadi maknanya telur ada, mahal pula. Ialah itu adalah merupakan satu daripada alasan lah. Ini sebab apa hantaran tinggi? Sebab kos hidup, sara hidup itu tinggi. Walaupun sebegitu, dua-dua pihak adalah pertimbangkan bagaimana pihak laki-laki itu, ekonomi laki-laki itu. Yang nak jadi menantu itu bagaimana ekonominya. Yang ayah sebagai wali kepada anak perempuan itu pertimbangkan nak jadi menantu kita tu orang yang macam mana. Dan kita kena fikir apabila mereka ini berdua dah bernikah, di mana kesannya akan memberi juga kesan kepada anak kita. Apabila suaminya berhutang, di mana apabila bernikah, hutang itu juga akan terbeban kepada anak kita. Dan juga kesannya juga menantu kita pun mungkin akan ada sedikit tidak suka kepada kita. Mungkin boleh berlaku. Sedangkan
kita nak menantu cucu kita ni adalah orang yang hidup dalam satu keluarga yang bahagia, yang kita tidak ada dendam, tidak ada rasa tidak seronok, tidak ada rasa tidak puas hati. Jadi benda itu nak dijaga. Dan maknanya dua-dua pihak tidak boleh mementingkan diri sendiri. Dalam beberapa hari yang lepas saya pergi kenduri kahwin. Jadi satu orang tu dia sewa tempat lah, kosnya lebih kurang satu orang RM10 kos, dengan dewannya, dengan makannya. Mana kalau 1000 jemputan, maknanya dalam 10,000 lah kan, 10,000. Itu kos yang biasa ke sekarang? RM10 tu kos yang biasa ke lebih lagi? Lebih? Ha? Paling murah? Lebih kurang? Sekarang? Ha? 18? Oh, 18. Ha? 45? 45 tak jadilah nikah nampaknya. 45 tuan-tuan. Kalau 1,000 dah 45,000 untuk makan aja, makan je, jemputan untuk makan. Maknanya kalaulah untuk makan minum tu kadang 45,000, maknanya dia punya hantarannya berapa lah pula. Melainkan ayah mertua yang sponsor tu lain lah. Tak apa kalau ayah mertua sponsor tak ada masalah. Kan ayah kepada isteri sponsor, ayah ada duit kan, makan minum tak apa ayah sponsor. Anak kata boleh, kami nak tolong, kami nak sendiri ayah, tapi tak adalah mahal. Tak apa, RM45 ayah sponsor satu kepala. Okay. Tak apa, itu baguslah, maknanya baguslah. Jadi tidak bebankan kepada anak, okey. Sebab beri makan minum tu akan adalah merupakan disuruh oleh agama. Makan, ini beri makan minum. Mahal pun okey, lagu bagus. Tapi jangan mengharapkan pulangan lah. Jangan mengharapkan pulangan. Sebab orang yang salam sampo tu takkan beli RM50. Adalah mungkin RM50, tapi tak ke semua orang. Biasa-biasa RM10-20 tu biasalah. Sebab kalau satu kepala RM45, kalau satu orang bagi RM10, kalau 1,000 makna baru RM10,000. Maknanya kalau kita nak beri makan kepada orang tu, jangan ingat pulangan. Sebab apa? Majlis walimah tu bukan perniagaan. Niatlah sedekah. Ada juga orang yang merongok sebab apa tak untung katanya. Apa untung? Ada orang merongok apa tak untung lah ustaz. Tak untung. Apa maksud untung? Kan bukan berniaga. Berniaga baru kira untung rugi. Yang nak bagi makan kepada orang jangan kira untung rugi. Kalau orang tak salam bagi apa-apa pun tak apa kita nak bagi makan. Niat nak bagi makan. Mudah-mudahan kita niat beri makan sedekah tu dapatlah memberi barakah kepada anak kita, cucu kita, barakah hidup mereka, mendapat payungi barakah. Sebab apa? Kita sedekah makan kepada orang, jangan kira untung. Itu yang berlaku. Ada yang merungut sebab tak untung katanya. Ada satu orang tu lah, dia buat satu tempat di hotel. Jadi di hotel, lepas tu kampungnya jauh daripada hotel. Dia buat di hotel, orang tak ramai datang. Dia kata tak untung. Memanglah. Buat di hotel, orang kampung nak pergi hotel pun tak pandai. Nak parking, dia pakai smart tag lah, apa ni, touch and go bagai. Kira balik lah. Baik makan kedai mamak kata dia. Betul, betul. Kalau tempat-tempat yang eksklusif begitu, nak masuk pun payah. Nak pakai touch and go pula dan sebagainya. Tak payah. Baik makan kedai mamak lah kata dia. Ada juga orang yang salah hitung dia punya jemputannya. Pukul 12 dah habis dia punya makannya. Orang yang datang tu tak boleh makan. Pun ada juga, jadi hitungan tu penting lah. Sebab kadang-kadang kita buat walimah ni, kita jemput ramai orang, tetapi dia punya bajetnya kecil. Itu nak faham juga. Ada juga sampai pukul 12 dah habis. Alamak. Itu berat jugalah. Allahuakbar. Saya tak ada pandai, tak adalah pengalaman menikah anak. Ada seorang anak sulung lama dulu lah. Risau juga, takut tak cukup kan.
Kan kita ni sebagai ustaz, jadi jemputan tu agak inilah, mana agak ramai sikit yang datang tu, alamak. Kita minta ya Allah biarlah cukup. Tapi alhamdulillah dalam pukul 3.30 tu masih ada makan lagi, syukur. Sebab jemputan 1.4, kalau datang pukul 5 tu kira ma'assalamah lah. Sebab kan jemputan pukul 4, jadi bukan salah kita kan. Begitu. Allahu akbar. Kan ada jemputan kan sampai pukul berapa, sampai datang lambat tu pun dia faham. Dia mungkin dah satu hari dah 5 tempat. Mungkin kita yang terakhir, dia hanya meraihkan kita. Allahu akbar. Kita bukan kira duitnya tu, kira orang dapat makan, dapat sama-sama berdoa untuk anak cucu menantu kita. Itu penting. Allahu akbar. Dia sebab dia adalah ibadah, sesuatu yang dituntut oleh agama, pernikahan ni. Jadi makna kena betul kita punya niat kita, kena betul kita punya tujuannya apa. Orang nak bagi hadiah RM1 tu satu perkara, jangan ada dalam diri kita tu nak untung. Jangan kita anggap walimah itu adalah perniagaan. Jika para pemuda mempunyai isteri yang mampu menjaga kehormatan mereka, sudah tentu akhlak mereka terjaga, benteng agama terpelihara dan masyarakat selamat daripada dinodai oleh dosa dan keburukan. Dan jika pemuda yang mempunyai isteri, orang yang beristeri, sudah tentulah banyak dia punya lubang-lubang kerosakan terjaga. Berbeza berbanding dengan orang yang tidak ada isteri. Yang ini sudah tentu akhlak mereka terjaga, benteng agama terpelihara dan masyarakat selamat daripada dinodai oleh dosa dan keburukan. Ini kelebihan bernikah, kelebihan berkahwin, kelebihan ada isteri. Banyak lubang-lubang maksiat tertutup dengan sebab seseorang itu berkahwin ataupun bernikah. Dan kalaulah ramai pemuda-pemuda kita yang ingin untuk bernikah tapi tak mampu bernikah, di mana lubang kerosakan dan keburukan dalam masyarakat tu akan jadi. Ini benda ni. Kesan buruk yang menimpa perempuan hasil daripada kadar mas kahwin terlalu tinggi, cukuplah dengan hanya kita mengatakan kesan buruk. Jadi pengarang ni umpama nak buat satu kesimpulan, khulasah keburukan daripada kadar mas kahwin yang tinggi. Boleh juga kita fahami mas kahwin itu dalam masyarakat kita hantaran yang tinggi, yang menyebabkan terhalang seorang pemuda untuk bernikah dengan pasangan dia. Dia ada pasangan dia tetapi terhalang dengan sebab kadar hantaran. Ya, perbincangan kita ni mas kahwin lah. Cukuplah dengan hanya kita mengatakan, kata pengarang, cukuplah disimpulkan, khulasahnya, conclusionnya begini. Ramai perempuan yang menjadi andartu, boleh jadi andartu. Apabila tak ada teman, tak ada orang yang nak bernikah dengannya, akan jadi andartu, anak dara tua. Andartu tu singkatan daripada anak dara tua. Ini bahasa Melayu kita, dia kelebihan bab situ lah, bab ringkas-ringkas ni pandai. Andartu. Andartu tu maksudnya anak dara tua. Ni. Kalau lelaki tua tak ada kan, tak ada perkataan itu. Ada tak orang lelaki tua yang tak bernikah, ada tak? Ada tak? Ada istilah dia, ada tak ada? Tak ada. Orang lelaki dia tak ada kena benda macam ni kan? Ya. Bujang telajak. Bujang telajak. Tapi kalau lelaki kalau telajak bujang, dia aib ke tak aib kan? Ada aib ke? Ada aib juga. Ada aib juga kan? Tapi kalau orang perempuan ni, kalau dia telajak tua, mana andar tu, dia umpama aib lah. Begitu. Kalau orang lelaki ni tak berapa sangat tu, selamba gitu dia. Dan mereka tidak mempunyai teman yang boleh memenuhi tuntutan fitrah mereka. Tak ada teman, tak ada suami yang boleh memenuhi tuntutan fitrah sebagai manusia. Tuntutan fitrahnya, yakni di antaranya hubungan seksual yang sah, yakni teman untuk berbicara, teman untuk berkongsi susah dan senang. Ini fitrah manusia perlu. Di mana kalau sekadar kawan biasa, tidak lebih daripada kadar yang zahir sajalah. Kalau ada suami, maknanya perkongsian terlebih ke dalamnya. Susah senang yang bagaimana, yang secara rahsianya dengan suami. Jadi kalau tidak ada suami, tidak bolehlah. Begitu. Jadi tuntutan fitrah itu tidak dapat dipenuhi bagi orang yang tidak bersuami. Ini andar tu.
Mereka akan terus merasai kekosongan dan tidak ada orang yang boleh melinakan tidur mereka. Begitu sekali. Maknanya mereka rasa kosong dan tidak ada orang yang boleh melinakan tidur mereka. Ni orang perempuan tengok orang lain ada suami, dia tak ada suami. Nak bernikah juga, tapi ayahnya letak kadar yang tinggi masa dia muda-muda dulu. Jadi bawa diri macam tu. Dulu ada juga teman hidup, teman orang yang nak menikah dengan dia. Tapi masa masuk untuk minang tu berapa pakcik? Ini 30,000. 30,000 pakcik, saya tak ada lah 30,000, tak apalah pakcik. Ayah kata tak ada 30,000, orang lain lah pula. Next, dia kata. Lala tak ada yang datang. Jadi macam mana tuan-tuan? Jadi bawa dirilah anaknya. Tak laku dengan sebab apa? Sebab ayah tu tadi. Jadi bagaimana hidup dalam keadaan sepi? Sampai tua dia patah hati dah. Itu saja orang yang dikenal untuk dia rasa boleh menjaga diri dia dan tak mampu untuk bernikah dengan sebab kadar hantaran tinggi. Jadi patah hati dah, bawa diri. Tengok orang lain sepupu sepapat bernikah, ada anak, ada suami, seronok mereka, tapi dulu nak menikah tapi sebab itu jadi bawa hati. Ini bahaya, benda ni bahaya. Kalau seorang ayah tidak pertimbangkan ni, bahayalah, memang bahaya. Perempuan-perempuan itu merindui rumah tangga yang boleh menyelesaikan pergolakan dalaman serta memberikan ketenangan dan ketenteraman jiwa. Sudah tentulah kita merasai nikmat berkeluarga ni tenang, aman, damai. Walaupun badai itu ada, setiap hidup kita ni ada dia punya badai-badai. Walaupun sebegitu, selepas badai itu kan akan tenang, akan gembira. Setiap ujian kan hasil daripada ujian itu kegembiraan. Orang yang tak pernah diuji, dia tidak rasa kegembiraan. Kegembiraan tu bila apabila kita selesai ujian kan gembira. Begitu juga dalam hidup kita ni, ada keluarga apabila diuji, lepas hilang ujian dengan Allah Ta'ala angkat ujian itu kan gembira, ya Allah. Yang kegembiraan. Orang tak pernah merasai ujian, dia tidak rasa kegembiraan ujian itu. Mana kita rasa gembira sebab dia tak diuji. Bukan bermaksud kita nak diuji, tapi itulah lumrah di dalam berkeluarga. Sudah tentulah. Apabila kita dah berumur macam ni, ketenangan, kita sendiri pun dah stabil jiwa kita, kita pun tak banyak kehendak kita. Jadi maknanya isteri kita pun sama seperti kita, jadi kan tenang. Dulu macam-macam, bukan macam-macam nak membesarkan anak, nak memenuhi kehidupan. Jadi benda tu lumrah dalam hidup kita. Orang yang tidak bernikah, dia rasa dia nak benda itu tapi tak boleh sebab tak ada peluang untuk bernikah. Mereka tidak mendapat semua itu kerana ibu bapa mereka menuntut mas kahwin yang tidak mampu dipenuhi oleh kebanyakan laki-laki yang ingin melamar. Halangan apa tidak menikah? Di mana sebab mas kahwin tinggi. Halangan apa sebab tak bernikah? Sebab duit hantaran yang dituntut tinggi. Baru nak hidup, lepas tu duit hantaran pun sampai 30,000, mana nak ada. Baru keluar universiti ataupun keluar college, baru 2-3 tahun kerja, nak kumpul 30,000 tu berat lah. Orang yang dah lama-lama kerja nak kumpul sebanyak itu pun berat. Baru nak bayar PTPTN lagi, nak bayar tu, nak bayar ni lagi, baru beli motor pula, nak bayar juga bulanan, installment. Motor sekarang pun bukan jalan-jalan mahalnya. Nama kita dulu-dulu adalah motor 3,000, 4,000. Sekarang ada 3,000, 4,000 baru tak ada rasanya lah. Kecas 10,000 lebih. Itu orang yang baru grade universiti ni ataupun college, nak kerja nak ada motor sekurang-kurang. Jadi sekarang motor harga 9,000, 10,000. Bulanannya dah 2-300. Itu nak kumpul duit lagi. Jadi benda macam tu memang beban lah. Memang beban. Mereka ini jika tidak keluar rumah untuk merayau-rayau, mereka tidak akan menimbulkan fitnah. Mereka ini jika tidak keluar rumah untuk merayau-rayau, mereka tidak akan menimbulkan fitnah serta tidak merosakkan masyarakat. Tetapi jika mereka keluar merayau-rayau sebagaimana yang direkodkan oleh kebanyakan andartu, tentunya kesan buruk pasti menimpa mereka dan malapetaka akan menimpa semua dan ia memerikan. Kalaulah orang yang lanjut umur tak bernikah ni duduk di rumah, terperap di rumah, yes, insya-Allah selamat. Tapi kalau dia ni orang kaki jalan, ni akan jadi penyakit yang lain. Dan mereka ni tidak mustahil mereka akan melakukan penzinaan.
Sebab tuntutan itu ada dalam diri manusia untuk bersama dengan laki-laki. Dan apabila mereka ni nafras, mereka ni kecewa sebab tidak dapat menikah, mungkin mereka akan buat benda-benda yang bertentangan dengan hukum syarak. Sesiapa yang menyanggahi sunnah Nabi SAW, dengarlah sabda Nabi SAW mengenai mas kahwin. Ingatlah pesanan Nabi, jangan kita menyanggahi sunnah Rasulullah SAW. Sunnah yang mulia ni, sunnah Nabi semua mulia, tapi dalam perkara ini maknanya kemuliaan pernikahan itu. Tengok bagaimana Nabi SAW menyebut, inna a'zaman nikah barakatan aisaruhu ma'unah. Yang bermaksud sesungguhnya perkahwinan yang paling besar keberkatannya ialah yang paling mudah belanjanya, yang mas kahwinnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad, hadis riwayat Aisyah. Ini kita ulang. Maksud hadis ni sesungguhnya, yang ini taukid sungguh-sungguh, benar-benarnya. Inna tu adalah kalimah taukid, sesungguhnya. Nabi kata perkahwinan yang paling benar keberkatannya, perkahwinan yang paling besar keberkatannya ialah paling mudah belanjanya mas kahwinnya. Yang ini perkahwinan yang besar keberkatannya, yakni mas kahwinnya rendah, belanjanya rendah, hantarannya rendah. Itu adalah daripada punca keberkatan pernikahan itu. Dan juga seterusnya, khairun nikahi aysaruhu. Sebaik-baik perkahwinan ialah yang paling mudah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab nikah, bab perkahwinan menjadikan amalan yang dilakukan sebagai mas kahwin. Hadis nombor 2117, dan Hakim, Imam Hakim serta beliau mensahihkannya. Hadis sahih, disahihkan oleh Imam Hakim, termasuk Imam Abu Daud juga mensahihkan hadis ini. Jadi apa maksud hadis ini? Sebaik-baik perkahwinan ialah yang paling mudah. Paling mudah, kan Islam tu mudah. Yassiru wala tu'assiru, permudahkanlah, jangan menyusahkan. Itu umum kepada hadis. Dan dalam perkara ini pun jelas di sini secara terperinci, spesifik ni Nabi suruh mempermudahkan dalam soal perkahwinan. Dalam umum hidup ni Nabi kata suruh permudahkan. Sesuatu yang tidak diikat ketat oleh syarak, naklah kita permudahkan, jangan kita menyusahkan. Dan di sini pula Nabi SAW menyebut secara spesifik apa yang nak dimudahkan adalah perkahwinan tu. Dan di antara perkara yang jadi susah kahwin, sebut inilah, yang ini berkenaan dengan mas kahwin tinggi, ataupun zaman kita ni yang ini hantaran tinggi, jadi susah. Yang lain tu tidak susah mana. Nak cari saksi tak susah, nak cari wali tak susah, ayahnya jadi wali. Nak cari mas kahwin, nak cari ijab dan qabul tak susah. Rukun nikah tu tak susah. Cuma sekarang persoalan susahnya adalah mas kahwin. Oleh itu tidak ada kebaikan dan keberkatan apabila mas kahwin dijadikan satu perniagaan, mempunyai udang di sebalik batu untuk mendapatkan kekayaan dan kebanggaan kepada sahabat handai. Ini yang tak betul. Maknanya di dalam mas kahwin itu adalah pemberian wajib yang ditutup oleh syarak. Walaupun sebegitu, setengah orang ada dia punya keinginan sebaliknya, ada udang di sebalik batu. Maknanya kan sebelah batu ada udang. Maknanya dia menumpang hajatnya kepada hukum mas kahwin tu. Apa hajatnya? Yang ini untuk mendapat kekayaan ataupun untuk bangga dengan orang lain sebab mas kahwin tinggi. Azan.
Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, dia bermaksud Nabi SAW telah melihat kesan-kesan berwarna kuning di baju Abdurrahman bin Auf. Baginda bertanya, apakah ini? Beliau menjawab, aku telah berkahwin dengan seorang perempuan dengan mas kahwinnya timbangan emas seberat biji kurma. Sabda Nabi SAW, semoga Allah memberkati kamu, buatlah walimah, yakni kenduri, walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Dalam sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada di punya footnote tu nombor 2. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab nikah, babun nikah, bab bagaimana mendoakan orang yang berkahwin, hadis nombor 4860, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab nikah, bab mengajar Al-Quran sebentuk cincin besi atau sebagainya, banyak atau sedikit boleh jadikan mas kahwin, dan disunatkan 500 dirham bagi siapa yang tidak keberkatan, hadis nombor 1427. Ini hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Bagaimana Imam Bukhari membuat komentar kepada hadis ini adalah merupakan apa perlu yang kita ucap. Apakah ucapan yang kita perlu ucap kepada orang bernikah? Yang ini ucapannya doa. Imam Bukhari ada buat komentar. Yang ini bagi pandangan dia lah, hadis ini satu daripada fiqahnya, kepahaman hadisnya. Apabila kita menghadiri satu pernikahan, doa yang didoakan oleh orang Islam, semoga Allah memberkati kamu, doa. Kalau kita hadir kepada satu walimah, apa patut kita buat? Satu daripadanya ada doa, semoga Allah memberkati kamu. Itu doa. Ini ajar oleh Rasulullah, di mana fiqh kepahaman ini diambil oleh Imam Bukhari daripada hadis ini. Jadi hadis ini berkenaan dengan sahabat besar ni Abdurrahman bin Auf, yakni dia bernikah, di mana beliau pada satu hari datang kepada Rasulullah dan ada kesan-kesan kuning di bajunya sebagai tanda orang yang bernikah. Yang mana Nabi bertanya kepada dia, apa ini? Nabi kata, apa ini? Ada satu tanda-tanda ni kepada baju kamu. Beliau kata, aku telah berkahwin dengan seorang perempuan dengan mas kahwin setimbang emas seberat biji kurma. Dan lantas Nabi doakan, semoga Allah memberkati kamu, buatlah walimah kenduri walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Ini adalah merupakan satu daripada pernikahan sahabat. Abdurrahman Al-Auf ni salah seorang daripada orang yang disebut namanya sebagai ahli syurga dan sahabat yang paling kaya ni. Dan dia berhijrah, yakni ditinggal segala hartanya, datang sebatang kara, dan dia berniaga di Madinah, dan dia bernikah, ni ceritanya. Dan dalam kisah ini juga ada satu hukum, yakni memberi mas kahwin. Mas kahwin tu yakni emas seberat biji kurma. Seberat biji kurma, emas. Masa tu yakni dia punya mas kahwin begitu. Dan Nabi mendoakan keberkatan kepada Abdurrahman. Maksud keberkatan ialah kebaikan yang banyak di dalam perkahwinannya. Walaupun mas kahwin hanyalah timbangan emas seberat sebiji kurma sahaja. Maknanya Nabi tidak komen lah berkenaan dengan mas kahwin, sebab mas kahwin tu adalah merupakan hukum yang ditetapkan oleh syarak, dan Nabi tak sebut tentang besar kecil mas kahwinnya, maknanya sudah memadai lah begitu. Dan dengan itu Nabi melihat kesemua tu adalah sesuatu yang suka pada pandangan Nabi, sehingga Nabi SAW berdoakan kepada dia, semoga Allah memberkati kamu. Mana kalau Nabi tak suka, sudah tentu Nabi tegur mas kahwin sebesar itu. Nabi tak tegur, maknanya okey lah tu. Dan sehingga Nabi mendoakan keberkatan kepada Abdurrahman Al-Auf. Apakah keberkatan yang diperolehi oleh mereka yang melipat gandakan mas kahwin? Di pengarang membuat soalan, melontarkan soalan. Apakah keberkatan yang diperolehi oleh mereka yang melipat gandakan mas kahwin? Apa keberkatan yang dapat? Apabila seorang tu melipat gandakan mas kahwin ataupun hantaran teramat banyak, apa keberkatannya? Sedalam kes ini dia punya mas kahwin kecil saja, sehingga Nabi suka ataupun Nabi meraihkan pernikahan itu, Nabi doa. Makna Nabi suka dah kadar itu. Ini adalah merupakan satu bentuk yang diraihkan oleh Nabi SAW. Kalau Nabi tak suka, memang Nabi tegur. Nabi suka dah tu, sehingga Nabi berdoa.
Dan itulah dari pengarang kata, apakah keberkatan yang diperolehi oleh mereka yang melipat gandakan mas kahwin? Kalau siapa yang menetapkan harga mas kahwin tinggi ataupun hantaran tinggi, mana keberkatannya? Sebab dia akan bertentang dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Walaupun benda itu bukan haram, tetapi dia tidak membawa berkat. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu berkata, janganlah kamu meninggikan mas kahwin, kerana sesungguhnya jikalau ia satu kemuliaan di dunia atau kemuliaan di akhirat, sudah pastilah orang yang paling berhak berbuat demikian ialah Nabi SAW. Tetapi Rasulullah SAW tidak pernah memberikan mas kahwin kepada mana-mana isterinya, dan mana-mana puterinya juga tidak pernah diberikan mas kahwin lebih daripada 12 uqiyah, yakni sebanyak 480 dirham. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 pengarang kitab Sunan. Ia disahihkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab nikah, dan hadis-hadis mengenai mas kahwin nomor 114 daripada Abu Al-Auja. Hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmizi. Jadi makna apa maksud daripada hadis ini? Umar Al-Khattab membuat komentar, jangan kamu meninggikan mas kahwin. Sebab apa? Kalaulah meninggikan mas kahwin itu sebagai satu kemuliaan, sudah pastilah yang meninggikan mas kahwin adalah Rasulullah SAW. Sedangkan Nabi ini banyak kali bernikah, di mana Nabi meletakkan mas kahwin kepada isterinya kadarnya di antara 12 uqiyah, yakni sebanyak 480 dirham sahaja. Kesimpulannya, meletakkan mas kahwin terlalu tinggi adalah makruh dari segi syarak. Memudahkannya adalah sunat dan menjadi sebab untuk lelaki, perempuan dan masyarakat mendapat keberkatan dan kebaikan. Kesimpulannya, kalau meletakkan mas kahwin ataupun hantaran itu tinggi, hukumnya bukan haram tapi makruh. Dan yang lebih eloknya, yang sunatnya, merendahkan dia. Maknanya pihak lelaki-lelaki itu tidak berat baginya. Melainkan pihak lelaki itu dia kata, saya nak bagi banyak pada bakal isteri saya, tu bab lain lah. Tengok kalau dia tu miskin, tidak berkemampuan, kadarnya lah. Kita kena bijak lah di dalam memahami benda ini. Allahu'alam. Ada miskin. Ya saya. Ya. Andar tu. Ya ya. Yang berjaya. Iya, iya. Jadi KSU, jadi pengharapan dia. Iya, betul. Dan bukan mereka yang minta jadi anak tu. Tapi suasana semasa ramai takut nak membina mereka ni masih muda, sampailah sampai dah jadi jawatan dah tinggi sangat. Iya. Dan apa tak wani yang nak masuk kan. Maka mereka lebih prefer untuk menjadi anak tu. Mereka pilih lah. Terpaksa sebab kerja ya. Dan itu sebab perempuan kan. Yeah. Dan lelaki pun begitu juga. Dia kata dia dah sebab kerjaya terlalu sibuk. Yeah. Sampai dia kata tak fikirkan tentang nak berkahwin, nak menikah. Dan dia kata dia bebas. Okey. Kan? Jadi aku hukum kepada orang yang macam ni lah Ustaz. Okey. Yang tadi tentang mahkawin tinggi. Ya. Masuk. Tapi orang yang buat pendirian macam tu tadi. Yang kedua tentang perzinaan tadi Ustaz. Ya. Ada anak muda yang terlanjur dalam berzina dan mereka risau nak berkahwin. Jadi prosesnya, saya tanya proses tadi, adakah dia boleh terus bernikah ataupun ada ejah pada perempuan tu? Dan sebab tu boleh tunggu dia macam mana, dan dari segi mas kahwin dia macam mana, dan dari segi pentadbiran agama, adakah mereka orang yang berzina ni kena rapor kepada kerajaan dan kepada ibu agama? Okey, baik. Ada 2 persoalan bagus. Alhamdulillah. Dalam keadaan dunia kita sekarang ni, kerjaya kadang-kadang menghalang seorang tu bernikah awal. Kerjaya. Dan apabila berkerjaya, sibuk dan lama kelamaan mereka akan berpangkat besar, gaji besar. Orang laki-laki pun dah takut nak pinang sebab besar gaji. Orang laki-laki gaji 2,000, yang nak dipinang tu gaji 20,000, dah tak terfikir lah maknanya. Dan kadang-kadang orang lelaki gaji banyak, nak nikah dengan perempuan gaji sikit, lepas tu kerjayanya ataupun title kerjanya tak setanding dengan dia. Jadi lama-lama dua-dua pihak tu tak mau bernikah.
Jadi dalam persoalan ini bernikah tu asalnya adalah sunnah Rasulullah SAW, dan dia adalah dari segi fiqahnya harus. Menikah tu asalnya harus hukum, dan dia akan jadi haram bagaimana akan jadi wajib. Sesuatu pernikahan jadi wajib kalau seorang tu kalau dia tak menikah dia akan berzina. Itu jadi wajib. Jadi tidak, menikah ni tidak terus jadi wajib, melainkan asal hukumnya harus. Hukum harus. Kalau dia bernikah boleh menyebabkan dia menzalimi isteri, itu haramlah pula. Begitu juga kalau satu perempuan dia kalau bernikah dia tidak boleh memenuhi tanggungjawab dia sebagai isteri pun jadi haram juga. Jadi hukum yang 5 tu nak diletakkan pada tempatnya lah dalam menilai benda itu. Dan dalam kes yang Tuan Haji tanya tu, kalau yang perempuan tu bernikah mungkin dia pun akan mengabaikan tanggungjawab dia sedar benda itu. Jadi dalam perkara ini kalau bernikah dia akan jadi haram, dia mengabaikan tanggungjawab kepada suami. Ataupun kalau suami satu lelaki dia kerja yang memang sibuk sangat, dia ada di rumah mungkin dalam setahun hanya beberapa hari aja, yang lain tu dia di luar negara ataupun offshore dan sebagainya, pun akan menimbulkan satu masalah juga. Dia memilih untuk membujang. Jadi maknanya itu adalah merupakan pilihan yang tepat lah dari hukum fiqahnya. Sebab kalau dia bernikah dia akan menzalimi orang lain. Suami akan menzalimi isterinya, dan kadang isteri menzalimi suami sebab dia tidak memenuhi tanggungjawab. Dalam kes itu maknanya tidak ada apa-apa lah bagi dia, harus memilih itu yang terbaik. Yang tidak bolehnya seorang yang dia memang berkeinginan dengan nikah tu dia dapat bersama dengan isteri. Kalau dia ni tidak berkahwin dia akan jadi berzina. Dalam kes itu dia wajib bernikah. Kalau dalam kes yang tadi dia pun tak akan berlaku penzinaan, dia pun tak ingin apa dalam bab itu, maknanya tak ada masalah itu. Tak ada masalah. Mungkin berlaku begitulah. Sebab bukan macam Tuan Haji sebutkan tadi, memang ramailah. Contohnya orang-orang yang sibuk dengan kerja sebagai doktor. Dan biasa kita dengar ada sahabat-sahabat kita yang doktor tak bernikah. Kita tanya kenapa doktor tak bernikah? Sibuk Ustaz. Saya kerja swasta, kadang pasien saya malam-malam panggil, kadang 2-3 hari saya tak balik. Macam mana? Jadi memang tak ada. Dan kalau saya bercuti pun habis, mungkin di 3-4 bulan saya bercuti pergi luar negara nak lepaskan dia punya. Jadi boleh berlaku. Jadi dalam perkara itu bagaimana lebih baik memilih cara itu daripada dia menzalimi isterinya. Isteri duduk di rumah, dia bekerja tak balik-balik. Jadi bagaimana dia boleh menyebabkan isteri itu pula akan jadi berzina. Jadi macam-macam. Itu satu pilihan. Sebab nak menghukum ni dia ada 5 ahkamul khamsah tu kita lihat. Bukan semua benda akan jadi haram, bukan semua benda akan jadi wajib. Jadi benda itu, yang satu perkara mungkin itu boleh memenuhi jawapannya insya-Allah. Dan yang kedua berkenaan dengan satu orang yang berzina. Apa berzina ni? Dia ada 2 kesan. Satu kesan dosa di hari akhirat, yang keduanya kesan di dunia. Apabila zina itu direport ataupun dilaporkan kepada hakim, hakim kena ambil tindakan. Kalau dalam hukum hudud dia kena sebat 100 rotan kalau dia belum pernah bernikah. Kalau dia pernah bernikah kena rejam sampai mati. Mana 2 keadaan. Satu orang berzina, dan kalau dia kes dia tak sampai kepada hakim, tidak direport kepada hakim, dia bertaubat kepada Allah, itu settle lah. Sebab zina ni antara dia dengan Allah, hukum dengan Allah, dia tidak ada kaitan dengan manusia. Dan kalau kes tu dibawa kepada hakim, andai kata negara kita ni ada hukum hudud, benda tu sampai kepada hakim, sudah tentu hakim wajib melaksanakan hukum tu. Dan kalau satu orang belum bernikah, dia panggil ghair muhsan, 100 sebat. Dan kalau satu orang pernah bernikah, maknanya dia kena rejam sampai mati. Dan kalau benda tu dia diam-diam, dia bertaubat kepada Allah, minta ampun sungguh-sungguh pada Allah, itu dia dengan Allah lah. Sebab zina tu antara dengan Allah, dia bukan ada kaitan dengan manusia. Berbeza dengan apa ni mencuri. Mencuri tu ada kaitan dengan manusia. Dan juga satu orang yang berzina dan dia menyesal pula, dia kata nak ambil lah orang pasangan zina dia buat isteri. Dalam kes ini, dalam mazhab Syafi'i kita mengaji mazhab Syafi'i, di mana orang yang berzina ni tidak ada iddah. Dalam mazhab Syafi'i kita tidak ada iddah. Mana boleh bernikah dengan perempuan yang berzina itu walaupun dia mengandung, sebab tidak ada iddah. Iddah ini dalam mazhab Syafi'i orang yang bernikah sahaja boleh. Walaupun dia menikah dengan perempuan tu dah bunting dan dia dah mengandung, dia boleh jima' dalam mazhab Syafi'i kita dan tidak ada iddah. Boleh. Mudah-mudahan dapat memenuhi. Dia berzina dengan 2-3 orang. Macam mana nak tahu anak ni ataupun dia tak ada nasab pada mana-mana? Okey, dari segi nasab memang tak ada nasab lah. Orang yang berzina lahir anak tu anak biologi dia panggil, bukan anak nasab.
Yang dinasabkan anak tu kepada ibu sahaja, tidak dinasabkan kepada pasangan. Dia tidak ada nasab. Nak nasab ni mesti pernikahan yang sah baru nasab. Jadi kalau dia berzina ramai-ramai orang pun, kalau ada lahir anak tidak dinasabkan kepada dia, yang nasabnya kepada ibunya. Janganlah na'udzubillah, minta jauhlah daripada zina ni tuan-tuan. Ini merosakkan masyarakat. Tapi insya-Allah mudah-mudahan memenuhi soalan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadikas salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.